warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anak-anak semua yang cikgu kasihi sekalian. Okey, nama Cikgu Ruzaini. Cikgu akan mengajar matematik bagi tingkatan 2 untuk kelas kamu pada tahun ini. Okey, so hari ni kita nak kita nak buat sikit ulang kaji tentang topik yang kamu dah belajar semasa kamu berada di tingkatan 1. So kalau kat sini kamu lihat, cikgu dah tulis siap-siap lah, bab 13, teorem Pythagoras. Jadi kenapa cikgu nak terangkan tentang topik ini? Sebab topik ini sangat penting. Sebab nanti masa kamu tingkatan 3, kamu akan jumpa lagi. Naik menengah atas, insya-Allah kamu akan jumpa lagi. Okay, so cikgu dah lukis kat sini satu bentuk segitiga bersudut tegak. So ini dia, sudut tegak ni di dalam ni, di mana cikgu ada labelkan A, B dan juga C, dan juga hipotenus. Ingat lagi tak hipotenus? Bagaimana kita nak tentukan hipotenus? Kalau diberi satu bentuk segitiga bersudut tegak, okey, ingat lagi tak? Okey, pandai. So bagaimana kita nak tentukan hipotenus? Kita kena lihat pada bahagian sisi terpanjang bagi satu segitiga bersudut tegak. Mana yang kamu nampak sisinya paling panjang, itulah hipotenusnya, dan kita labelkan ia sebagai C. Okey, bagaimana kita nak dapatkan nilai hipotenus ataupun C sekiranya soalan minta kita cari nilai C ataupun hipotenus kat sini? So dah ada rumus kat sini, cikgu tulis siap-siap. So kita ada C kuasa 2 bersamaan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Bila mana kita nak cari nilai hipotenus di sini, dah bagi siap-siap dah, cuma kamu kena ingat lah. So labelkan dia sebagai C kuasa 2 bersamaan, okay, kita ambil nilai A dan juga nilai B kat sini. Kat sini dalam soalan dia akan bagi, jangan risau. Okay, so A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Itu kalau kita nak cari nilai bagi hipotenus. Okay, in case kalau kata soalan minta kita carikan nilai, katakan kita nak nilai apa? Nilai A. Okay, nilai A ni, so kita kena lihat kat sini, kita ubah atau kita olah saja rumus yang asal ni. Okay, kita nak nilai A kan. So apa yang kita kena buat adalah kita jadikan atau kita biarkan A ni duduk sorang-sorang. So B ni kita tak nak. Bila kita tak nak B ni, kita kena pindah ke sebelah kiri lah. Pindah ke sebelah kiri, tanda dia akan berubah. So apa yang berlaku kat sini, kita salin balik C kuasa 2, pindah B, pindah sebelah kiri, dia akan jadi tolak B kuasa 2 sama dengan yang tinggal adalah A kuasa 2. Maka barulah kita boleh cari nilai bagi A. Kata adalah jalan kerjanya. Okey, itu untuk kita tentukan nilai A. Untuk kita tentukan nilai C, maafkan cikgu, bukan nilai C. Okey, sekarang kalau kita nak tentukan nilai B, ni dia. Bagaimana? Cara yang sama, kita olah rumus yang asal. Okey, so kat sini kita nak dapatkan nilai B. So kita kena jadikan B ini sorang-sorang di sebelah kanan. Maka A ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri. So cara yang sama, kita salin balik C kuasa 2. Okey, A kuasa 2 ni positif, pindah sebelah kiri jadi tolak ataupun negatif. A kuasa 2 sama dengan apa dia? B kuasa 2. So kita dah dapat kat sini B dia sorang-sorang. So nanti adalah jalan penyelesaiannya, sehinggalah kamu semua akan dapat nilai B. Senang kan? Daripada rumus asal, kamu hanya perlu ubah, olah-olah, pindah, dan kamu boleh tentukan nilai yang kamu mahu. Okey, seterusnya cikgu badan ini, kita pergi terus pada contoh. Sebab dengan contoh mungkin kamu akan nampak dengan lebih jelas lah. Okey, contohnya kat sini. Okey, sekejap Okay, kita ada satu segitiga bersudut tegak. Okey, ni dia. Okey, kemudian kita ada nilai di sini 3, di sini 4. Okey, so di sini kita nak cari
So berapa nilai di sini? So kita tahu bahawa di sini kalaulah kamu lihat di sini sisi terpanjangnya ini kan. So ini merujuk kepada hipotenus lah. Contoh lain lah, kalau kata soalan yang kamu tak tahu sangat di manakah hipotenus tu, kalau kamu tak tahu sisi panjang yang mana satu, kamu lihat kat sini, ini sudah tegak, bertentangan dengannya adalah hipotenus. Jadi hipotenus ni yang kita nak cari. Tadi cikgu dah labelkan dia sebagai apa kat sini? Cikgu labelkan dia sebagai C. Cikgu labelkan di sini sebagai A dan di sini sebagai B lah. So bagaimana kita nak cari nilai C? Ingat balik rumus yang cikgu bagi tahu tadi. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So C kita nak carilah. So salinnya balik C. Okay, nilai A berapa? 3. So kita letak 3. Kemudian kita salin kuasa 2. Wajib salin, jangan lupa. Biasanya kamu mesti tertinggal yang ni. Kemudian kita letak tambah. Kemudian B berapa? 4 kuasa 2. Kemudian apa yang kamu kena buat? Kita salin balik C kuasa 2. Okey, C kuasa 2 persamaan 3 kuasa 2 dapat berapa? Ini kalau kamu tak tahu, kamu boleh tekan kalkulator lah 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, tambah 4 kuasa 2 dapat 16. Tak tahu sangat, tekan kalkulator. So C kuasa 2, 9 campur 16, kamu dapat 25 lah. Jadi belum selesai lagi C ada kuasa 2. So C kuasa 2 dia akan jadi, bagaimana nak selesai ini? Kita nak hilangkan kuasa 2, kita letak di sebelah sini punca kuasa 2. Senang lah, kalau cikgu nak hilangkan kuasa 2 kat sini, sebelah kanannya cikgu letakkan punca kuasa 2. So dapat 25 kat dalam dia. So punca kuasa 2 bagi 25 berapa? Kamu akan dapat plus minus 5. Yang ni tekan kalkulator, cari ada simbol punca kuasa 2, masukkan nilai 25. So kamu akan dapat tambah tolak 5. So jawapan kamu akan dapat 5 lah, bagi nilai C. Nampak gambaran awalnya. Ni sebagai reference lah. Sepatutnya kamu dah ingat lah bagaimana nak buat pengiraan. Okey, contoh seterusnya. Okey, contoh yang kedua Ni contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita ada satu segitiga bersudut tegak. Cikgu punya lukisan taklah cantik sangat, tapi sekurang-kurangnya kamu boleh tahulah bagaimana kita nak buat pengiraan. So kita ada diberi nilai pada bahagian sini 25, dan juga di sini diberi nilai 7. Kat sini kita kena cari. Okay, bagaimana kita nak cari? Okay, sekarang ni sama saja konsep dia. Kita boleh nampak kat sini kan, ini adalah sudut tegaknya, bertentangan dengannya adalah hipotenus, ataupun kita labelkan dia sebagai C. So ini kita labelkan sebagai A lah. So yang bawah ni adalah nilai bagi B. So yang B ni yang kita nak cari. So ingat balik rumus bagaimana kita nak tentukan nilai B. So kita tahu kan, rumus asalnya C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So sekarang kita nak nilai B. So bila kita nak nilai B, kita tahulah kat sini, ni kita akan pindah sebelah sini. Betul? So dia akan jadi macam mana? C kuasa 2 tolak A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Jelas A ni kita pindah sebelah kiri, dia akan jadi tolak. Ini positif, pindah sebelah kiri jadi negatif. Sebab tu kita dapat negatif kat sini. Ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk ini, terbalikkan dia sama dengan
B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Sama je lah, atas dengan bawah ni. So kita boleh terus cari nilai B. So C berapa? 25 kan. 25 tolak A berapa? 7. 7 kuasa 2. So kat sini B kuasa 2. So 25 kalikan dengan 25 dapat berapa? Dapat berapa? Okay, so berapa dapat nilai bagi ni? Okay, so B kuasa 2, 25 kuasa 2 dapat 625. Okay, so 625 tolak 7 kuasa 2 dapat berapa? 49 kan. So selesaikan B kuasa 2. So 65 tolak 49, kamu akan dapat 576. Okay, so B sama dengan, hilangkan kuasa 2 ini, kita letak di sini punca kuasa 2, 576. So kamu akan dapat 576. Kamu akan dapat nilainya tambah pula 4. So jawapan akhirnya 24 bagi nilai B lah. So nilai B kamu ni, kamu akan dapat 24 panjangnya. So ada soalan? Okay, kalau ada soalan kamu boleh tanya dalam grup nanti Okay, so cikgu akan bagi soalan lah untuk kamu tingkatkan kefahaman kamu, untuk refresh balik topik ini di mana kamu dah belajar semasa tingkatan 1. Okay, cukup sampai di sini saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Semoga anda semua sentiasa cergas untuk mengikuti pembelajaran dan pengajaran pada hari inilah. Okay, sekian daripada cikgu, cukup sekadar ini saja. Okay, cikgu sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna al-insana lafi husnin allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Amin ya rabbal alamin. Okay, jumpa lagi pada hari yang berikut.